Dia pergi perok, dia kaya dah kita tak ingat. Bukan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa bil masyiah. والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin tu kita sudah dengan keadaan fana ana fana yang baca tu begitu. Jadi kita ambil dari waqad nahahu asy-Syafi'i. Kena ambil situ lagi. Tu daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daripada bawah. Waqad nahahu Syafi'i. Sesungguhnya telah cenderung, naha ni makna menuju ke arah, makna akan Zaid bin Sabit. Asy-Syafi'i oleh Imam Syafi'i. Tafsir kepada naha itu ay mala ila qawlihi, cenderung kepada perkataan Zaid bin Sabit, muwafaqatallah, muwafaqah baginya, bagi Zaid bin Sabit fil ijtihad, pada ijtihad. Muwafaqah makna kebetulan, serupa. Bukan maksudnya Imam Syafi'i taklid kepada Zaid bin Sabit, tidak. Karena mujtahid tidak boleh taklid kepada mujtahid yang lain. Walaupun pada tahap level yang berbeza sekalipun maknanya, makna sahabi. Jadi kebetulan pandangan Imam Syafi'i dalam bab far'i ini dia jadi sama dengan pandangan Zaid bin Sabit. Itu murak dengan kata nahahu. Jadi malah bukannya dia tu ikut Zaid bin Sabit, tidak. Ijtihadnya, usahanya amal Imam Syafi'i itu, natijah dia tu akhirnya dia jadi sama dengan natijah usaha daripada Zaid bin Sabit. Jadi walam yutabi'hu, al-Imam Syafi'i tidak sekali-kali mengikut akan Zaid bin Sabit. Bukan Imam Syafi'i ikut Zaid bin Sabit, salah kalau kita faham lagu tu. Hanya muwafaqah fil ijtihad sahaja. Kebetulan sama. Tu. Dan muqallidallah, hal keadaan Imam Syafi'i itu taklid baginya, bukan. Bukan Imam Syafi'i itu maknanya mana tabi ataupun muqallid min ghairi nazarin wa ijtihadin, daripada ketiadaan nazar, fikir, tilik dan juga ijtihad, bukan. Bukan begitu. Bal ba'da tabassuri wal ijtihadi, bahkan selepas daripada tabassur, bersungguh-sungguh pada memerhatikan
panggil segala dalil-dalil. Nah. Dan seumpama al-Imam Syafi'i itu ialah memahamkan dalil pada tahap yang pertama. Adakah mujtahid selepas daripada yang mengikut kepada Imam Syafi'i, mereka ijtihad pada kali salisan di atas ijtihad al-Imam Syafi'i. Jadi maknanya selepas daripada tabassur dan juga ijtihad, hatta annahu, sehingga bahawasanya asy-Syafi'iyya yakhtalifu qawlahu, akan perkataan Zaid bin Sabit haitsu ikhtalafa, sekira-kira bersalahan oleh qaulul Zaid radhiyallahu an. Ini maksudnya ada juga tempat-tempat yang ikhtilaf. Tapi pada kebanyakannya ijtihad Imam Syafi'i dalam far'i ini dia jadi serupa. Serupa makna muwafaqah dengan maknanya perkataan Zaid bin Sabit. Qala, seterusnya berkata musannif kita rahimahullah taala, fahaka itu yang ke-13. Bait yang ke-13. Kalau begitu, mana wa anna Zaidan khussalla mahalah bima ja'hu khatamur risalah, bahasanya Zaid bin Sabit telah dikhususkan dia dengan ilmu far'i ini, tak dapat tidak dengan bara yang mendatangkan akan dia akan itu oleh khatamur risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulihi fi fadlihi munabbihan, daripada katanya kata khatamir risalah pada kelebihan Zaid bin Sabit, hal keadaan nabinya memberi tambah afradukum Zaidun wa nahika biha, dan cukup dah. Maknanya engkau dengannya, dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi fakana aula bitiba'in tabi'in, dan itulah maknanya yang lebih utama dengan mengikut oleh tabi'in, la siyama wa qad nahahu Syafi'i. Lebih-lebih lagi, apatah lagi, sesungguhnya telah cenderunglah akan dia, akan Zaid bin Sabit oleh al-Imam Syafi'i. Jadi bila begitu, tafriqnya fahaka fil qaula anil an afahaka fihil qaula an ijazi mubarra'an an wasmatil al-ghazi, maka ambil olehmu padanya far'i daripada Zaid bin Sabit ini, al-qaula akan perkataan, an ijazi daripada ijaz, ringkas, sedikit perkataannya tapi banyak maknanya, itu makna ijaz. Mubarra'an, hal keadaan ditabarrukan, dilepaskan dia walaupun ijaz. Sebab kalau dia tak lepas daripada ini, wasmatil al-ghaz, nama dia tidak ijaz. Tu sebab dia cedera makna. Ijaz dia tidak cedera makna. Mubarra'an an wasmatil al-ghazi, hal keadaan dilepaskan akan dia, akan perkataan ijaz ini daripada wasmatil al-ghaz, daripada kecelaan al-ghaz. Al-ghaz jamak laghaz. Al-ghaz maknanya teka-teki. Teka-teki ini makna suatu perkataan yang tersembunyi maksud dia. Jadi qala syarihu rahimahullahu ta'ala, aku kata, haka ismu fi'lin bimakna khuz, makna khuzu, dengan makna khuz, ambil olehmu. Haka tu isim fi'il, maknanya sikap yang lain melakukan khuz, ambil oleh kamu. Wal kafitu fihi lil khitab, fahaka tu ialah lil khitab, mana khitab mana mung. Wal ijazu tu apa makna dia? Taqlilul lafzi, menyedikitkan lafaz, menyedikitkan lafaz tetapi makna dia tetap terjaga, dia tidak hilang. Itu adalah kelakuan cakapan-cakapan orang yang pintar, orang yang bijak. Mana cakapannya ijaz, sebagaimana maqalatul Rasul
Apatah lagi Al-Quran, mukjizat pada tahap yang paling tertinggi. Nah, mana perkataannya sedikit tapi makna dia tu banyak. Seumpama Al-Quran itu i'jaz dia ada pada susunan lafaz. Kalau lafaz sebutir-sebutir tak ada i'jaz lagi. Susunan lafaznya itu serta itu dari segi lafaz. Dan kita menggali makna Al-Quran, sepakar mana pun penggali-penggali makna Al-Quran itu tidak akan sampai kepada dasarnya. Itulah i'jazul Quran fi a'la i'jaz. Nah, dan hadis itu duna Al-Quran, makna Quran sedikit daripada Quran. I'jaz dan i'jaz itu mengandungi makna ijaz. Ijaz itu juga setengah daripada memberikan orang panggil memberi sumbangan kepada makna i'jaz. I'jaz itu lemah orang lain mendatangkan dia. Ialah i'jaz itu dia ada qadar dia ada tahap dia. Nah, tapi di peringkat orang panggil Nabi itu adalah yang paling ijaz berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Ijaz itu taqlilul lafzi, menyedikitkan percakapan lafaz tapi tidak cedera makna. Makna dia tidak cedera. Nah. Wal maswat wal waswat wal wasmatu apa makna? Wahidul wasmi. Wasmah tu jamak kepada wasmi. Wahwa al wasam itu ismu jinsin jam'iyyin. Maknanya isim jinsin jam'iyyin bermakna al-aib dengan makna aib, kecelaan. Kecelaan al-ghaz, mana al-ghaz tu maksudnya makna yang tersembunyi menyebabkan sukar untuk memahami. Wal al-ghazu jam'u laghzin. Al-ghaz sebagaimana Syekh Nuruddin Al-Banjari dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah, ana baca hari Jumaat, baru 2 kali baca. Selepas daripada Minhajul Qawim. Minggu ketiga ada live dia, minggu ketiga ke-4 pukul 11, minggu pertama kedua pukul 10. Dan anda baca sini di kuliah pondok Darul Naim yang pernah khatam. Jadi bahagian akhir itu Syekh Nuruddin dia tambah kitab Ad-Durarul Bahiyah tu ikhtisar pada al-ashbah wa nazair. Dia tambah babul al-ghaz. Kitab bab pada menyatakan al-ghaz. Dia dalam fiqh ni pun dia ada benda-benda yang boleh kita buat teka-teki. Jadi perkara-perkara yang tersembunyi makna dia, yang agak lari sikit daripada kaedah. Dia ada benda-benda lagi tu. Jadi Syekh Nuruddin dia kutip benda-benda lagi tu buat al-ghaz itu sebagai dia panggil tamrin. Tamrin latih lah. Supaya terbuka minat. Kita berlatih dengan masalah-masalah yang tersembunyi begitu. Al-ghaz itu maksudnya apa makna al-ghaz? Jam'ul ghazin wa huwa al-amrul khafiyyu. Pekerjaan yang tersembunyi. Makna perkara yang tersembunyi, makna sebab tu bila kita buat al-ghaz makna teka-teki tu payah orang nak jawab. Wa makna al-bait, makna baitnya fakhuz al-qawla fi 'ilm al-fara'idi. Maka mengambillah akan perkataan pada ilmu far'i ini qawlan qalilan, akan perkataan yang sedikit, wadihan lagi pula terang, kathiral ma'na dan banyak makna, mubarra'an and aibil al-ghaz. Tetapi maknanya dilepaskan daripada aib al-ghaz. Jadi apatah lagi ilmu ini, kerana ilmu ini bukan ilmu hok bashing kena bercakap banyak. Kerana dia melibatkan kefahaman kita kepada dia maknanya hok yang paling terasnya ialah kita kena mengenali mana waris al-warasah. Mesti kenal warasah itu dengan cerak, dengan pasti. Jangan yang tidak waris itu dimasukkan dalam waris, yang waris dikeluarkan daripada senarai waris. Maka kita telah orang panggil dia masuk dalam bab kita tu mengubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab tu yang pertama ilmu mengenali waris. Siapa dia waris? Yang keduanya ialah 3 perkara yang besar, yang penting. Masalah orang panggil pengiraan hisab, cara mengira dia, dan masalah hijab. Mana mengetahui makna waris apa dia, kemudian fardu, kemudian hijab, itu paling penting. Tak tahu masalah hijab,
tak tahu masalah fardu tak boleh nak buat. Bahaya. Bahaya kerana kita menghukum. Kerana dia melibatkan soal kita menghukumkan kepada seorang itu dapat berapa-berapa. Sedangkan benda ni dipanggil qat'i. Di antara salah satu daripada hukum yang qat'i ialah hukum faraid. Maksudnya Allah Ta'ala telah putuskan sebab Allah Ta'ala tahu dah dalam bab harta benda ni. Siapa dia pun tak boleh nak sabar. Yang namanya adik-beradik payah nak balas. Tapi bab harta sakut boleh jadi balas. Jadi kalau kita hentikan kepada ulama, apatah lagi ulama zaman sekarang dah tidak ada wibawa sebagaimana ulama dulu. Dengan sebab itu Allah Ta'ala sendiri yang membuat keputusan. Mana lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa sanatain falahunna thulutsa ma tarak. Itu adalah keputusan daripada faridatan minallah. Tapi itu pun manusia tak boleh berhenti lagi. Pada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kalau ini pandangan Imam Syafi'i. Ini kata Imam Nawawi. Kok lagi lah. Tidak dihiraukan. Kalau firman Allah Subhanahu Wa Taala pun boleh dinafikan. Ya dinafikan sekarang. Perempuan-perempuan Islam kita sekarang yang terpengaruh dengan perempuan-perempuan barat yang memperjuangkan hak asasi persamaan orang perempuan dengan orang laki-laki. Jadi makna nak ungkai orang panggil keputusan yang telah tetap. Dia ada makna dalam Quran hukum syariat itu dia ada yang diserahkan kepada ulama, ada yang tidak diserahkan kepada ulama. Allah Taala akan mutus sendiri hukum hudud antaranya, begitu juga faraid. Jadi ini tidak terubah dengan perubahan masa, zaman, keadaan, suasana, itulah juga hukumnya. Cuma di sana untuk kelonggaran, sedikit kelonggaran, bahkan itu juga masuk dalam hukum faraid juga. Dia panggil at-tasalluh. Tasalluh tu makna bertolak ansur. Cucu menyucu. Istilah orang kampung kita makna tolak sako. Itu pun bukan makna kita lari daripada faraid. Tetap masih lagi di dalam rangka roh ilmu faraid lagi. Cuma orang tak faham. Orang tak faham maka orang buat-buat sendiri. Mengikut rasa-rasa kena. Dan apatah lagi kita ni zaman-zaman orang puja akal fikiran. Jadi kalau kita nak lihat Mu'tazilah, manusia-manusia yang mengandung faham Mu'tazilah secara tidak langsung pada zaman kita sekarang ni banyak. Kalau orang kata Mu'tazilah tak ada, mampu kerah lama dah. Apa duk mengaji sifat 20 duk sebut Mu'tazilah. Sebut dah orang panggil, akidah-akidah yang sesat yang wujud pada zaman sekarang. Mu'tazilah ada lagi. Katanya mereka yang belajar di Jordan, ada betul-betul yang mereka itu mengaku mereka Mu'tazilah. Apatah lagi manusia ni dari segi fikrah ni, manusia sama ada secara kumpulan atau perorangan, mereka terambil fikrah itu secara tidak langsung. Supaya Mu'tazilah ahli falsafah mana yang Yunan dulu, mana yang lama, Sokrates dengan anak murid dia. Anak murid dia bertanya kepada Sokrates, Tok Guru dia kata, tidakkah Allah Ta'ala itu baik? Ya, Allah Ta'ala itu baik. Jadi kalau Allah Ta'ala itu baik, dia tak boleh menjadi sumber kepada benda yang jahat. Jadi kalau Tuhan itu berkehendak benda yang jahat dan menjadi benda jahat, bermakna Tuhan jahat lah. Maka rupa-rupanya Mu'tazilah itu makna dia terambil dah. Daripada ada dah pemikiran-pemikiran begitu. Zaman sekarang pun banyak yang terambil dalam bab isu Al-Quran. Isu Al-Quran juga diangkat oleh Mu'tazilah. Dan di antara yang mengangkat isu ini, Allah ni senyap dah. Kita pun tak ikut dah. Dia ditangkap. Dia juga yang akhir-akhirnya pernyataannya, yang sangat berani demi pernyataan demi pernyataan. Yang akhir sekali dia kata Quran itu bukan mukjizat, bukan kalam Allah. Quran itu ialah hadis. Tengok. Quran itu hadis. Sebab Quran itu ialah mari daripada Nabi, bukan mari daripada Tuhan. Tengok. Jadi mana dan itu juga hasil daripada kesan liberal yang ada di Indonesia tu. Bukan baru, makna awal tahun 70-an lagi. Benda tu sampai kepada tempat kita. Jadi orang yang kerana falsafah, orang panggil prinsip, cara orang panggil dasar kepada Mu'tazilah ialah akal teratas, syariat di bawah. Sekarang pun ramai tu dalam TikTok, dalam FB pun kecek tu semata-mata dengan akal. Tidak bersandar ataupun berandalkan kepada hidayah wahyu. Akal itu sebagai sokongan saja, tambahan.
sesuatu itu kena isbat dengan syariat dulu, dengan syarak dulu. Jadi sekarang orang-orang yang Allah Ta'ala anugerah dengan akal yang terlalu bijak, mana genius, brilliant. Orang-orang ni dia ada banyak penyakit angkuh, takabur, tak sesuai dengan pandangan orang. Itu dah kerana mereka bijak dan mereka menganggap akal mereka itu adalah terbaik punya. Dengan sebab tu syarak pun, Al-Quran pun. Mereka cuba orang panggil, mereka tidak ada ilmu-ilmu untuk mentafsir Quran, tapi berani nak tafsir Quran juga. Itu penyakit yang berlaku kepada orang yang terlalu bijak dah. Bijak memang, tapi terlalu bijak tidak semestinya membawa kepada kebenaran. Karena dia meletakkan akal. Mereka memuja akal, mengagung-agungkan akal dan mempertuhankan akal mereka sendiri. Jadi kembali kepada kita, makna kitab kita. Jadi makna bitnya ialah mana ayatnya fi ilmu qali, mana ilmu far'i ini dia kira hukum far'i lah, takut tersalah. So umpamanya seperti bab jar dengan ikhwah yang begitu diberi i'tina perhatian oleh ulama, sangat berat supaya kita sangat-sangat berhati-hati. Kerana takut jadi tergelecoh, tersalah. InsyaAllah bila kita faham dah dengan secara baik, maksudnya bagi orang yang tak belajar mana, memang itu akan berlaku begitu. InsyaAllah orang-orang yang berusaha belajar untuk memahami dengan sebenarnya, Allah Ta'ala tolong berikan kefahaman yang sahih. Jadi qawlan qalilan wadihan kathirul ma'na. Banyak makna ya, sedikit perkataan tapi makna dia banyak. Tapi kena jaga mubarra'an, hal keadaan dilepaskan daripada aib khafa, tersembunyi. Ialah maksudnya apa nama saat ni? Al-was itu makna al-makna al-khafidah, dan dia ada makna yang lebih daripada semata-mata tersembunyi makna. Jadi dia kerana al-was itu dia ada orang panggil sesuatu yang dia makna tu sengaja disembunyikan. Supaya orang tidak payah untuk mendapatkan akan dia. Dengan sebab masalah-masalah tertentu. Seperti masalah tamrin. Tamrin tu nak buat latihan umpamanya. Qala muallifur rahimahullah taala babu asbabil miras. Miras boleh panggil mawaris, iris. Ini ialah suatu bab. Maka kita kekalkan bahasa Arab itu sehingga dia sudah jadi bahasa Melayu. Sebab cuma yang diubahkan sebutan jadi sebab. Sebab. Sabab itu maksudnya ialah laluan. Sebab tu kadang-kadang kita bercakap tu dia jadi salah awak berkecek tu kita padahal dia tu kata sabab makan penaduk. Sabab ni makna laluan. Bukan tekok dia takfir. Tu kadang-kadang orang tak boleh nak beri, mana nak buat perbezaan. Jadi sabab itu ialah lalu. Rezeki Allah Ta'ala beri, tapi lalu kok ibu bapa kita sebelum daripada kita boleh berusaha dengan sendiri. Sebab majikan kita, sebab hijau. Tu. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala buang sabab itu. Jarang-jarang sekali. Supaya kita tidak iktimak kepada sabab. Tu pun tetap saja manusia banyak orang panggil iktimak kepada sabab. Jadi ini ialah satu bab pada menyatakan sabab-sabab pepersakaan. Al-miras maksudnya pepersakaan. Aku kata al-asbabu jam'u sababin. Asbab itu ialah jamak kepada sabab, wahwa sababu. As-sababu itu fil lughati pada bahasanya ialah ma yutawassalu bihi ila ghairihi. Itu makna sabab. Barang yang dibuat sampai dengannya, dengan barang itu ila ghairihi kepada lain daripada lain daripada bahagian. Itu dipanggil sabab. Maknanya kalau bahasa mudah kita mana laluan ataupun lorongan ataupun makna-makna yang lain sesuai mengikut keadaan. Mana tiap-tiap benda yang ditawassulkan akan dia. Mana tawasul yang dibuat sampai dengan dia tu kepada maksud kita. Itu sabab. Dan akidah kita tidak iktimak kepada sabab.
Kita iktimak kepada musabbibul asbab. Nah, dan benda tu ialah ada dalam hati kita, kemudian dizahirkan dengan kita itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menunjukkan dalil bahasanya kita kata saat itu pening ni makan penado saat ni, jadi hingga dah. Bukanlah kita iktikad kata penado tu memberi bekas. Tu. Sebab kita ni muwahhid, dalil-dalil menunjukkan kita ni muwahhid itu ada. Wa fi istilahi, dan pada istilahnya, ma yalzamu min wujudihi al-wujudu. Sebab ini maksudnya barang yang lazimlah daripada adanya barang tu. Yang ni barang tu kena kepada sebab lah. Al-wujudu oleh adanya musabbab maksudnya. Lazim makna mesti. Bahasa Arab kalau kata lazim makna wajib ataupun mesti. Tu. Lazim ada sebab, adalah musabbabnya. Tu. Lazim. Tapi lazim ini lazim adi. Tu. Kerana asbab ni pun dia panggil asbab fi maqam, fi amanah itu asbab al-adiyah. Adat lazim sini ialah lazim pada adat. Bukan lazim pada akal. Bukan lazim pada syarak. Lazim pada adat sahaja. Jadi kalau lazim pada adat bermakna sah menyalahi. Tu. Kadang-kadang ada sabab tapi tak ada musabbab. Tapi kita kata sabab tu lazim ada sabab, adalah musabbab. Mesti kalau ada sabab mesti ada musabbab. Tapi lazim itu bukan lazim akli, lazim adi. Lazim pada adat sahaja. Jadi sah menyalahi. Pas kalau ada berlaku menyalahi, seperti kata saat ni, ada sabab tapi ada makan tapi tak ada kenyang. Itu tak ada pelik lah, sebab ini dia panggil hukum adat. Tu lazim pada adat, wajib pada adat. Wa min adamihi ma yalzamu, atau pada min wujudih. Ma yalzamu min adamihi, barang yang lazimlah akan dia, akan ma tu. Barang yang lazimlah daripada ketiadaannya, nyama al-adamu, lazimlah oleh dia yalzamu, dia fa'il, dia maf'ul dulu baru fa'il duduk ke dia. Kalau isim zahir pun lagi tujuh. Kalau maf'ul isim zahir pun maknanya dia maf'ul dulu baru fa'il. Jadi itu kebiasaan dia begitu, adat dia begitu. Jadi dan lazim daripada tak ada sebab. Oleh tak adanya musabbab. Lidzatihi. Tak ada tu makna tak ada lidzatihi, bagi dirinya. Nyama bukannya li ghairihi. Tak ada makna li ghairihi tu tidak. Tu. Qala wan nazim rahimahullah taala lam yutarjim. Bermula nazim rahimahullah taala tidak buat tajuk. Jadi nazim tu ialah mata yang kita baca, syair itu. Nazim tidak buat tajuk. Nazim tak buat tajuk. Lepas tu saat ni babu asbabil miras, bukan nazim buat. Nazim tak buat tajuk tu. Orang lain yang buat tajuk. Macam Bukhari Muslim, anda tak buat tajuk tapi orang lain buat tajuk. Jadi wan nazimu rahimahullah ta'ala lam yutarjim, tidak mentarjah. Tarjumah ni makna tajuk, nama tajuk. Babun, faslun, kitabus salati, tu dia panggil tajuk, nama tajuk. Asma'ut tarjumah. Faslun, babun, syahdan, tu. Itu dia panggil asma' min asma'it tarjumah. Daripada tarajim, asma'ut tarajim, nama-nama tajuk. Tarjumah juga makna dia biadota. Tarjumah tu musannifi. Tarjumah maksudnya biadota musannif. Namanya apa dia? Dilahirkan bila? Daripada mana dia berasal? Dan satu lagi tarjumah maknanya salin bahasa. Itu salin bahasa. Di sini tarjumah maknanya nama tajuk. Jadi nazim tu musannif lah. Nazim sama dengan musannif. Jadi kerana musannif kita dia ijra'u kalamihi itu bin nazmi. Memperlakukan kalam dia itu dengan nazm, maka dinamakan dia nazim. Dia juga adalah musannif. Jadi wan nazimu rahimahullah taala lam yutarjim, dia tidak menterjemahkan fil urjuzati pada bahar rajas dia.
Masuk fil urjuzah tu ialah matan ni lah. Kitab matan ni. Sebab matan Rahbihah ini dia berlaku di atas bahar Rojaz. Mana urjuzah. Karena bahar inilah yang paling mudah nak gubuhkan syair-syair. Mudah nak kena dengan bahar dia. Dengan lagu dia. Nah. Jadi dengan sebab itu kebanyakan para nazimina. Para nazim banyak memilih bahar Rojaz untuk menzahirkan akan makna matan-matan mereka itu. Jadi nazim sendiri dia tidak buat terjemah, tak buat tajuk pada urjuzah dia. Kita boleh tengok atau makna dia tu pakai lasut dengan tidak ada terjemah. Wa inna ma tarjamaha an-nasu. Hanya saja membuat tajuk akan dia akan hadhil urjuzah. Kembali kepada hadhil urjuzah, mana mata ni an-nasu oleh manusia. Manusia itu ulama lah. Wa bawabuha dan membuat bab-bab akan dia akan hadhil al-urjuzah. Orang lain buat bab. Musannif ataupun nazim tak buat, dia pakai direct gitu. Straight Jadi macam anak-anak tu. Cuma ni pun mata saja pun orang buat tajuk jugalah. Memudahkan kita. Jadi siapa bab yang ke-13 masuk tajuk. Kita sekarang dah selesai 13 bab yang pertama. Sekarang lepas pada ni masuk bait yang ke-14. Jadi yang dibuat tajuk nama dia babu asbabil miras. Jadi yang buat tajuk tu orang lain, bukan musannif, bukan nazim. Wa bawabuha dan membuat bab mereka itu an-nas, yakni al-ulama, akan dia akan hadhil urjuzah, akan urjuzah ini fakana yang bagi liman bawabaha. Itu ada sedikit. Maka jadi bukan syarih buat tajuk. Bukan juga syarih yang buat tajuk ni. Sebab tu dia kritik Jadi syarih kita kata fakana yang bagi liman bawabaha. Maka adalah sayugianya sewajarnya bagi mereka yang mentabwib akan hadhil urjuzah, yang membuat tajuk akan urjuzah ini, an yakula, bahawa dia berkata baba asbabil miras. Itu wa makna kena tambah wa mawani'ahi. Sepatutnya dia kata ba asbabil miras dan juga mawani'nya, sebab nampak macam sekali maknanya tidak lepas daripada asbabil miras, dia pergi kepada mawani'il irs. Jadi qala berkata oleh musannif ataupun nazim rahimahullah taala, asbabu mirasil wara thalathah kulli yufidu rabbahul warathah. Qala muallifu rahimahullah taala, asbabu mirasil wara, sabak kepada pepersakaan. Miras maksudnya pepersakaan. Sabak kepada pepersakaan makhluk, mana al-wara, yakni manusia. Sini makna al-khalq. Sabak kepada makhluk di sini makna manusia lah. Kerana yang berlaku proses miras ini kepada manusia. Binatang-binatang itu tidak berlaku hukum miras kerana mereka tidak ada harta. Mereka tidak memiliki harta. Kalau pelana kuda itu bukan pelana dimiliki oleh kuda, dimiliki oleh tuan dia. Cuma dia panggil pelana kuda. Sebenarnya hak milik bagi tuan dia juga. Ya al-wara man al-khalq, yakni manusia. Sabak kepada pepersakaan makhluk, yakni manusia itu salasah, ada 3. Mana sabak kepada boleh mempersakai. Bolehnya dia tu mempersakai daripada seorang itu, dia kena ada sabak dia. Kullun kullin yufidu
tiap-tiap minat salasah itu. Yang mana tiap-tiap daripada salasah itu yufidu memberi faham akan dia akan rabbah. Akan rabbah tuanya. Maknanya miras itu. Itu akan al-warathah, mana pewaris. Wahya apa dia? Asbabil ataupun salasah. Wahya as-salasah nikahun wahya nikahun wahya. Dia syair kalau wahya ni ataupun wahwa dia tidak datang dengan secara biasa. Dia tidak ada wahya, wahwa tak ada. Dia ada dua. Satunya kalau wahwa, yang kedua wahwa. Dia mari dengan cara lagu sirah dia. Wahya nikahun wa walaun wa nasab. 3. Yang pertama sabab menikah, aqduz zaujiyah. Dengan sebab bernikah berlakunya akad perkelamian. Itu maksudnya nikah. Karena fil hakikah nikah itu ialah al-aqdu, ialah akad. Bila kita kata nikah, hakikatnya pada syaratnya ialah akad tu. Satunya nikah dengan sebab nikah wa walaun, sebab memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba itu dia panggil memberi nikmat kepada hamba. Karena jadi hamba itu tidak suatu benda yang menafikan nikmat, kebebasan. Bila dimerdekakan itu maksud dia itu diberi nikmat. Maka tuai yang memerdekakan hamba itu dia ada sebab untuk membesarkan daripada bekas hamba dia. Dan wa nasab, dengan sebab nasab, mana keturunan darah daging. Ma ba'dahunna lil mawarsi sabab. Tak ada dah lepas daripada hunna as-salasah tu. Bagi mawarisnya, mana miras itu sabab, tak ada dah sabab lain daripada 3 ni, yakni la rabi'a lahu. Tidak ada yang keempat laha, baginya bagi asbabil miras. Tak ada. Hanya 3 sabab ni sahaja. Dia duk jadinya asbabul miras salasah, mawani'il miras salasah. Ada jadi salasah berlaku. Qala muallifu rahimahullah taala, qala syarihu rahimahullah taala, aku kata. Asbabul irsi, itu maksud ada iris, miras, mawaris. Asbabul irsi, sebab-sebab pepersakaan. Al-jama'u 'alaiha, al-mujma'u 'alaiha, yang diijma'kan oleh ulama lah, maksudnya 'alaiha, di atasnya. Di atas asbabil irs. Maksudnya ini yang mujma'un 'alaiha. Jadi sabab-sabab kepada iris pepersakaan al-mujma'un 'alaiha, yang diijma'kan, sabab saatnya diijma'kan 'alaiha, di atasnya, di atas asbab saatnya, salasatun, ialah 3. Ini ijma' ulama. 3 ni. Jadi kalau ada hak lain tu bukan ijma' lah. Kullu wahidin, tiap-tiap minha daripadanya salasah, yufidu rabbah, memberi faedah, memberi faham akan tuannya. Tuan iris atau mirah itu sahibah. Sahibah makna tuannya, tuan iris. Wahwa sahibuhu, mana rabbah itu maksud dia ialah sahib. Yang mana wahwa sahibu itu ialah al-muttasifu bihi. Tuan iris itu ataupun miras itu ialah orang yang bersifat dengannya. Bersifat dengan iris. Bersifat dengan boleh mempersakai. Wahwa al-muttasifu bihi al-warasatu. Iaitu orang yang bersifat dengannya, dengan ma tu oleh warasah, oleh pewaris-pewaris. Malam yamna'hu, selama mana tidak menegahkan akan dia. Akan al-muttasif bihi al-warasah saat ni. Jadi kalau ada manik, maka dia ada sabab, tapi ada manik.
Sababnya ada tapi ada manik, maka tak berlaku juga. Jadi lam yamna'hu mani'un. Selama mana tidak menegahkan akan iris itu oleh suatu manik. Gabriel manik dia lagi akan datang. Hiya as-salasah ni. An-nikahu itulah nikah. Gabriel nikah. Wa huwa aqduz zaujiyah. Nikah ini ialah akad perkelamian. Itu makna zaujiyah. Akad perkawinan as-sahih. As-sahih maknanya akad perkawinan yang sahih, ia akad. Akad perkawinan itu adalah sahih. Jadi kalau tidak sahih, akad perkawinan tidak sabitlah. Orang panggil nikah itu, tak sabit nikah, tak sabit pepersakaan. Wa yarisu bihi az-zawju waz-zawjatu, dan mempesakailah dengannya ai bi sababin nikah, dengan sebab nikah itu oleh zauj dan juga zaujah. Jadi zauj mempesakai akan isterinya, isteri mempesakai akan zauj. Dia zauj ini pada umumnya digunakan untuk suami dan juga isteri. Zauj juga, zaujun juga bermakna isteri. Hanya dalam bab faraid saja dibubuhkan zaujah. Supaya itu lebih abian, makna terlebih nyata. Jadi kalau lain-lain daripada tempat itu, zauj itu maksudnya pasangan. Zaujun Nabi banyak dalam hadis. Makna isteri Nabi. Cuma dalam faraid dia tak boleh guna zaujun itu untuk isteri. Sebab dalam ilmu faraid itu ialah tentang kepastian. Orang panggil status seorang itu. Adakah dia itu adalah suami ataupun isteri, kerana hal ataupun nasibnya adalah berbeza-beza. Jadi dengan sebab nikah ni, zauj boleh makan saka, boleh mengambil pusaka daripada isterinya meninggal dunia. Isteri pun macam tu juga. Au az-zaujatu, ataupun beberapa orang isteri. Dengan sebab menikah ni menyebabkan mereka boleh membesakai daripada zauj mereka yang meninggal dunia. Wal wala'u, baca dia ala kauni makru'an bi fathil wawi wa. Wal maddu, dan mad wala, ada hamzah. Itu makna wala. Wa huwa al wala, itu ialah usubatun. Usubah maknanya ahli asabah. Mana usubah ke asabah sababuha, yang bermula sababnya usubah ni nikmatul mu'tiki. Wa huwa usubah yang mana sababuha, sababnya kepada usubah sana. Usubah tu maksudnya asabah lah. Iyalah daripada waris-waris, sababnya ialah ni'matul mu'tiki, memberi nikmat oleh orang yang memerdekakan hamba. Orang yang memerdekakan hamba, dia telah beri nikmat kemerdekaan, kebebasan kepada hamba dia. Begitu digalakkan orang panggil orang memerdekakan hamba. Sehingga sampai sekarang tak ada hamba. Sebab dulu maksudnya demo duduk merdekakan dia. Jadi wala itu maknanya memberi nikmat. Mu'tik ni bekas penghulu, bekas tuan. Kerana dia tu kadang-kadang dia jadi hamba orang lain dah. Hak tu dia punya tuan dia, sayyid dia. Jadi hak dulu tu panggil apa dia? Panggil mu'tik. Tak dipanggil sayyid dia lah. Ala jadi aqiqihi ala atiqihi. Atiq maknanya pemerdekaan. Itu makna atiq. Atiqullah, pemerdekaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala merdekakan dia daripada api neraka.
Jadi atik hamba yang dimerdekakan, mu'tiqun tuwe yang memerdekakan hamba. Jadi sebelum dimerdekakan tuwe dia dipanggil sayyid. Hamba itu dipanggil raqiq. Nah, bila tuwe dia merdekakan hamba saat ni, maka tuwe yang memerdekakan hamba dipanggil mu'tiqun. Kalau perempuan mu'tiqah, mu'tiqatun. Jadi dan memberi nikmat oleh mu'tiq ala atiqihi, di atas atiknya, pemerdekaannya. Minha setengah daripada wa yarithu bihi al-mu'tiqu dzakaran kana aw untha. Dan mengambil pusakalah, dapat mewarisilah bihi bil wala' ni, maknanya irqi. Maka nah, dan mewarisilah bihi dengannya, dengan itik itu, nah, al-mu'tiqu oleh mu'tiq, sebab dia melakukan itq, man itiq, nah, maka dia boleh, mana dia tu boleh dapat membesarkan oleh mu'tiq. Jadi mu'tiq tu orang yang memerdekakan hamba. Jadi hamba dia jadi merdeka, hamba dia jadi atiq, dia tu jadi mu'tiq. Setelah tidak ada ahli asabah daripada kalangan aqarib, maka dia pergi kepada ahli asabah melalui cara wala' ini dengan memerdekakan hamba. Jadi makna sababuha ialah memberi nikmat mu'tiq ala atiqihi oleh hamba-hambanya. Wa yarithu bihi al-mu'tiqu, dan membesarkanlah dengan sebabnya, dengan sebab al-itiqi, itik saat ni oleh mu'tiq. Zakaran kana, sama ada lelaki mu'tiq itu ataupun perempuan. Jadi kalau perempuan kita panggil mu'tiqah. Bi anfusihim, dengan diri sendiri. Asabah ni dia makan harta pusaka dengan cara sendiri. Dengan cara sendiri. Maksudnya tidak melalui orang lain. Ada juga yang melalui orang lain. Wan nasabu wa huwa al-qarabatu. Nasab ni ialah qarabah, adik kakak. Wa yarithu bihi al-abawani, mewaris dengannya, dengan qarabah ni, oleh dua ibu bapa. Dua ibu bapa dia mengambil pusaka daripada anak dia. Jadi nasab itu qarabah, wa yarithu bihi, mewaris, mempesakailah dengannya, dengan nasab al-abawani, dua ibu bapa. Jadi ibu bapa nah itu mewarisi daripada anak. Mana wamen adalah bihima, dan mereka yang bertali dengan keduanya abawain. Mereka yang adalah bertali kepada dua ibu bapa juga boleh membesarkan daripada mewaris kepada bapa sana. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Jadi dapat mewarisilah, dapat membesarkan dengan sebabnya, dengan sebab al-itiqi oleh mu'tiq. Mu'tiq orang yang merdeka kampus, sama ada mu'tiq tu laki-laki ataupun perempuan. Wa asabatul mu'tiqi muta'assibuna bi anfusihim. Ahli asabah mu'tiq ni, asabah itu dia mengambil harta secara menghabisi. Itu asabah. Jadi asabah mu'tiq ni dia ta'sib, muta'assibuna, mentaksibkan akan harta
Yani menghabisi akan atau bi anfusihim dengan diri sendiri. Wan nasabu baca doh. Wa huwa al-qarabatu wa yarithu bihi al-abawani wa man adalla bihima. Dan orang yang bertali dengan keduanya dengan ibu bapa sana. Sama dia anak-anak kepada ibu bapa. Jadi kalau kita nisbahkan kepada mewaris si mati ialah adik-beradik dia. Nah, adik-beradik itu dia idlah kepada si mati itu melalui ibu bapa. Nah, mana dia bertali melalui ibu bapa. Nah, jadi begitu juga di atas tu maksudnya abul abi, ummul abi, semuanya dengan ibu bapa. Dia sayak tu hawashi seperti adik-beradik, semua tu dia idlah melalui ibu bapa. Nah. Jadi wamen adalah tu mana idlah mana bertali, mana terhubung. Adik-beradik ni terhubung dua tu dengan melalui ibu bapa. Nah. Jadi idlah itu ada 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis. Nah. Wal auladu yang keduanya ialah wayarithu bihi, mempesakai dengannya dengan sebab nasab ni oleh anak-anak. Aulad, walad, lelaki dan perempuan sama. Jadi anak-anak ataf kepada al-abawani. Mewarisi dengan sebab nasab ini oleh anak-anak kepada si mati. Wa min adla bihin, dan mereka yang bertali dengan mereka itu. Mereka itu bertali dengan mereka itu dengan al-aulad, yakni anak cucu ke bawah tu. Wa qaulu al-wara, dan katanya maksudnya al-wara al-muradu bihi huna al-adamiyuna. Yang dikehendaki dengannya dengan kata al-wara di sini fi hadzal bab. Kitab farq ini ialah al-adamiyu, ialah anak-anak Adam. Wal wara fil asli al-khalqu. Wara ni pada asalnya ialah makhluk. Asal dia ialah makhluk. Wa qalu ma ba'dahunna lil warisi sababun. Lima waris sababun. Tidak ada selepas mereka itu. Selepas mereka itu 3 salasah tu. Tak ada lepas daripada 3 saat ni, salasah ni lil mawaris, bagi mawaris itu sababun, sabab yang lain tak ada. 3 tu je sababnya, sabab kepada mana mawaris. Ai laisa ba'da hadhil asbabi. Tidak ada selepas daripada sabab-sabab ini. Sabab ini itulah apa nama nikah, apa nama nasab dan juga walad. 3 tu. Yang lain daripada 3 tu tidak ada. Ai laisa ba'da hadhil asbab. Tidak ada daripada tidak ada selepas daripada sabab-sabab ni. As-salasah, sebab ini tu ada berapa? Ada 3. Sababun rabi'un. Sabab yang keempat tak ada. Ada 3 ni je. Tu. Yang mana mujma'un alaih, yang diijma'kan di atasnya, di atas sabab tu. Tu. Wala yakhtalifu fih indana, tidak ada khilaf. Wala mukhtalafun fih, tidak ada khilaf padanya. Pada orang panggil sababin nikah itu makna 3 ni. Indana, di sisi kita, ma'asyiri fuqaha al-Syafi'iyah. Lianna baital mal wa in kana sababan rabi'an, kerana bahwasanya baitul mal kalau kita tempat kita sekarang ialah majlis lah. Dan sekalipun banyak oleh sabab yang dia lihat akan dia alal asahi, dia ada kena asah bil asahi.
Wa in kana sababan rabi'an 'alal asahi fi asli mazhabina. Sekalipun Baitul Mal itu juga adalah satu sabab, yakni sabab yang keempat di atas wajah yang asahnya pada asal mazhab kitanya. Yang keempat daripada sababul iris ialah Baitul Mal. Namun itu tidak diiktibar di mazhab. Jadi dia kata tiga aja. Tidakkah ada soal lagi? Yang diiktibarkan dalam mazhab kita Syafi'i iaitu Baitul Mal. Faqad atbaqa al-mutaakhiruna. Sesungguhnya telah sepakat oleh ulama-ulama mutaakhirin ala ishtirat intizami Baitul Mal, di atas syarat teratur Baitul Mal, intizam, muntazim. Itba maknanya sepakat. Sepakat ulama-ulama mutaakhirin. Bahasanya disyarat kepada mempersakai oleh Baitul Mal itu ialah intizam. Intizam makna teratur urusannya, tidak ada penyelewengan. Tu. Jadi, intizam Baitul Mal. Wa naqalahu Ibnu Sarakah. Menakal akan dia oleh Ibn Sarakah. Menakalkan akan kata ghayah ni. Wa kana sababan rabi'ah. Menakalkan akan dia oleh Ibn Sarakah wa huwa minal mutaqaddimin. Dia ni daripada ulama mutaqaddim ulama il-amsar. Daripada ulama-ulama semasa. Tu. Jadi atbaqal mutaqin ala istirati intizam. Itu maknanya intizam, makna teratur. Panggil Baitul Mal tu kena teratur. Barulah dia tu menjadi sabab kepada pepersakaan. Jadi intaha. Wa qad ayisna. Sesungguhnya kita telah berputus asa min intizami daripada teraturnya Baitul Mal. Sesungguhnya kita, yakni di zaman ini pun sudah putus asa daripada teraturnya Baitul Mal. Jadi kalau zaman kita, jangan kita kata, teratur maknanya tak ada penyelewengan antaranya, tidak tersasar dalam pengurusannya, sampai kepada orang yang mustahak untuk menerima yang sepatut boleh terima. Intizam tidak intizam ni macam-macam lah masalah yang berlaku. Jadi asalnya sabab yang keempat itu, itulah teratur intizam Baitul Mal. Wa qad ayisna min intizamihi ila an yanzila Isa alaihissalam. Dan sesungguhnya kita telah putus asa daripada teraturnya intizamnya Baitul Mal sehinggalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tu. Jadi sekarang peringkat masa musannaf kita pun dah tidak intizam, dah tidak muntazim. Banyak banyak berlaku orang panggil tidak teratur lah pengurusannya. Jadi itu muntazim tu maksudnya teratur urusannya dan maknanya apa yang disalurkan tu kena sasarannya. Sekarang kita ni banyaklah kalau kita nak sebut maknanya ada banyak isu tentang orang panggil Baitul Mal. Jadi itu tidak pelik lah. Kalau syarah kita kata kita sesungguhnya kita telah putus asa dah
daripada wujudnya Baitul Mal yang benar-benar muntazim pada zaman kita sekarang sehingga turun Nabi Isa AS. Jadi dengan sebab itulah tidak dinyatakan disebutkan bahasa Baitul Mal itu ialah sababun rabi'un, sabab yang keempat dok. Tiga aja. Pakai mutus pakai dok selalu dah. Falizalika nafahun nazimu, maka kerana demikian itulah, kerana ketiadaan Baitul Mal yang benar-benar muntazim, intizam pada masa dia, maka dengan sebab itulah nafahun nazimu, menafikan akan dia akan nasab sababa panggil iris itu bagi Baitul Mal. Jadi nazim kita menafik, makna dia sebut kata ada tiga saja, yang keempat tak ada, dia kata pakai putus gitu. Sebab apa? Sebab walaupun ada tapi sebenarnya dia tak berfungsi, makna tak jadi. Jadi molek-molek kata tak ada lah. Au yamna'u syakhsu minal miras. Qala musannif rahimahullah taala, ini adalah babu mawani'il irs. Sebab itulah syarah kita saat ini kata, sewajarnya orang yang mentabwibkan matan ini dia kena buatlah pula, dia kena sambung babu mawani'il irs. Jadi orang buat bab saat ni dia buat bab mula-mula saat ni je. Ini bab pada menyatakan perkara yang menegahkan bagi iris. Wa yamna'u syakhsa minal mirathi wahidatun min ilali salati rikun wa qatlu wa ihtilafu dini fafham falaisan syaku kal yakini. Jadi menegahkan akan seseorang itu daripada miras, daripada pepersakaan, wahidatun oleh salah satu min ilalis salasi, daripada ilal mana illah itu makna sabab lah, illah yang tiga. Yang pertama ialah rikun, kehambaan. Rikun, hamba tak boleh mempersakai dan tak boleh memberi pesaka. Hamba tak boleh pesaka dan memberi pesaka. Jadi satunya ialah sebab rikun, kehambaan. Tak kira hamba kepada dia. Faqatulun, bunuh. Manik kepada pasal ialah bunuh. Bagaimana murad yang ngamunuh insya-Allah lagi akan datang. Yang ketiganya ialah waqtilafudin, bersalah agama. Ini agama Islam dengan agama kufur. Agama kufur itu semua agama lah, semua ini agama. Bersalahan agama. Itu tiga sebab. Fafham, maka faham olehmu. Falaisa syaku kal yakin, tidaklah syak fiddin. Ada setengah ulama dia tambah soal lagi, dia panggil daurul hukmi. Daurul hukmi ini maknanya berkeliling hukum. Hukum itu jadi berkeliling. Macam itulah daur dalam akidah kita itulah. Kalau Allah Taala tu baru akan berlakulah daur. Berpusing tak berkesudahan. Mana tak tobik cabai, duk pusing lekat situ. Dia kecil agak sangat. Agak sangat tak boleh tobik orang bau, duk pusing. Jadi panggil daur. Daurul hukum ini ialah masalah ini adalah dalam kitab Mustikah Hadis ada buat. Hukum ini mana seorang anak lah kita kata. Seseorang itu dia tidak ada waris yang lain melainkan adik-beradik. Seorang adik-beradik.
Mana tidak ada kenyataan bahasanya dia tu ada membuat satu ikrar pengakuan. Misalnya mari satu orang laki-laki di kampung tu, aja dia mati, lalu dia ikrar bahasanya, ada satu budak jatuh mari misalnya. Balik kampung. Jadi adik-beradik kepada si mati sani dia ikrar. Ikrar apa? Dia ikrar bahasanya budak jatuh ni ialah anak kepada si mati. Apabila dia ikrar begitu, kerana dia tu adalah daripada kalangan waris, maka diterima ikrar dia. Sabitlah bunuah anak laki-laki sani. Bila sabitlah bunuah itu anak laki-laki sani kepada si mati, maka terdindinglah oleh adik-beradik. Mana syakikah sani, syakik dengan anak. Syakik adik-beradik dia terdinding dengan anak laki-laki. Bila terdinding dah adik-beradik kepada si mati itu daripada anak laki, mana dia tak dapat saka, maka mana ternafi. Ternafilah juga, terbatallah juga ikrar dia. Terbatal ikrar dia di hadapan Tok Qadi lah. Terbatallah ikrarnya bahasanya budak jatuh ni anak si mati. Bila terbatal ikrarnya, maka sabitlah syakik saat ni boleh membesarkan ismullah sebab tak ada orang mendinding akan dia. Bila dia dah dapat membesarkan daripada si mati itu adik-beradik dia, maka ikrar dia tu jadi sabit semula. Bila ikrar dia tu jadi sabit semula, maka sabitlah makna bunuah laki-laki yang datang itu ialah anak kepada si mati. Bila sabit ada anak laki-laki pada si mati, maka terdindinglah adik-beradik. Apabila terdinding adik-beradik, maka ikrar dia itu terbatal. Jadi itu dia panggil daur hukmi. Maka dengan sebab itu ulama dia reka lah ni masalah. Sebab dia orang tiga je mau apa aku nak kata pak. Dia pun reka lah. Nama dia ad-darul hukmi. Ada kodok cerita lagi boleh jadi ada juga. Ada sungguh. Jadi makna dia berkeliling dengan tidak berkesudahan. Itu dipanggil sebagai ad-darul hukmi, semua kita dia sebut itu. Ini adalah pandangan yang muktamadnya makna tiga sahaja. Tidak ada la rabi'ah lah. Lah makna tidak ada yang ketiga daripadanya. Qala syarihu rahimahullah taala aku kata wa yamna'u syakhsu kena buah darul hukmi itu segar sebenarnya. Dia kena gitu. Jadi fana menegahlah asy-syakhsa akan seorang itu al-warithu. Asy-syakhsu al-waris. Jadi wa yamna'u syakhsa al-waritha. Menegah akan seseorang yang boleh mempersakai minal miras daripada pepersakaan ba'da tahaqquqi sababih, selepas tahakkuknya sabak iris. Sabak iris tu ada dah gambar nikah, nasab, wala ada. Tetapi tertegah dia daripada mempersakai. Jadi yang menegah akan syakhsa al-warisah itu thalathu ilalin, tiga ilah, tiga sabak, mana mawani maknanya. Yang menegahkan akan orang yang boleh mempersakai setelah tahakkuk dah. Sabak dia boleh mempersakai itu tahakkuk dah, cerak dah, pasti dah, kemah dah. Tiba-tiba tidak boleh mempersakai dengan sebab ada tiga sebab ni, tiga mawani. Iza tasafal warithu, apabila bersifatlah oleh waris ni biwahidatin minha, dengan salah daripada salah sah tu. Jadi imtana'a irsuhu, tertegahlah oleh irisnya al-warithi, irsul waris, tertegahlah oleh irisnya, iris waris. Wa tusamma dan dinamakan akan dia akan ma yamna'u syakhsal waris minal miras, ini dinamakan dia mawani al-irthi, perkara-perkara yang menegahkan akan iris.
Jadi semuanya ada 3. Kalau begitu al-mani'ul awwalu ar-riqu bi jami'i anwa'ihi ila akhir. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabirin wa tabatas siddiqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillah.